Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, baik. Hari ini cikgu akan mengajar awak tajuk penyalahgunaan bahan dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1. Okey, cuba tengok gambar yang terdapat di video ni. Gambar poster apa yang ada. Cuba tengok, perhati betul-betul. Okey, dadah, alkohol. Katakan tidak pada dadah. Okey, yang ni apa ni? Larangan merokok. Ni. Rokok adalah tembakau yang dibalut berbentuk silinder, sama ada daripada kertas mahupun daripada pelbagai jenis daun. Okey, yang ni dadah ni, dadah. Ni. Jauhi dadah. Ingat, jangan sesekali mendekati, mencuba dan mengambilnya. Cintailah nyawa anda, sayangilah diri anda. Okey, yang ni bahaya merokok. Tengok ni, kesan dekat paru-paru. Okey, ni apa? Ubat-ubat, arak, larangan. Ni cucuk ni. Okey, yang ni jangan merokok. Dilarang merokok. Okey, ini pun sama, poster dekat sekolah kita. Kalau awak jalan-jalan di kaki lima di luar kelas, ada poster tentang rokok, tentang dadah, tentang pengambilan bahan-bahan yang terlarang. Bukan setakat dekat sekolah, kalau pergi di tempat-tempat awam, pergi ke hospital, klinik, awak akan jumpa ni, tepi-tepi jalan pun ada poster macam ni. Okey, bila dah tengok poster-poster yang cikgu tunjukkan tadi, cuba awak senaraikan apa dia bahan-bahan terlarang yang awak tahu. Apa bahan-bahan terlarang yang anda tahu? Okey, cuba fikir. Tadi kan dah tengok ada beberapa jenis bahan-bahan terlarang. Okey, apa dia? Contoh, rokok, dadah, alkohol, pengambilan ubat-ubat yang terlarang. Okey. Okey, sekarang tengok dialog situasi di dalam kelas. Okey, cikgu ni bertanya, Zara, apakah kesan buruk daripada perbuatan penyalahgunaan bahan? Okey, yang ni dari cikgu ambil daripada buku teks pendidikan kesihatan. Okey, Zara jawab apa? Banyak kesannya, cikgu. Perbuatan merokok, alkohol dan pengambilan dadah sangat berbahaya dan membazir wang ringgit. Okey. Apa dia kesan buruk yang disebut tadi? Kesan buruk dia membazir wang ringgit. Sangat berbahaya. Okey. Kemudian cikgu tanya lagi, apakah lagi kesan buruk yang lain? Kawan yang lain jawab, masyarakat akan sentiasa takut dan tidak bersatu padu. Kesan buruk yang pertama tadi sangat berbahaya dan membazir wang ringgit. Itu kesan buruk yang pertama. Pesan buruk yang kedua, masyarakat akan sentiasa takut dan tidak bersatu padu. Lepas tu, ada pula yang jawab, berlakunya pelbagai kes jenayah seperti mencuri, merompak dan pecah rumah. Bila awak terlibat dengan gejala-gejala pengambilan bahan-bahan terlarang ni, secara tidak langsung orang yang terlibat ni
akan melakukan kegiatan jenayah sebab dia nak duit. Nak duit, nak membeli barang-barang yang terlarang tu. Bila terpaksa nak duit, itu yang akan berlakunya kes-kes jenayah. Mencuri, merompak, pecah rumah. Okey, faham ya? Kemudian seorang lagi rakan menjawab, nama baik dan kehidupan keluarga juga akan terabai, kurang didikan dan kasih sayang. Okay, ada berapa tadi? Yang pertama, membazir wang ringgit. Yang kedua, masyarakat akan sentiasa takut dan tidak bersatu padu. Masyarakat akan sentiasa takut dan tidak bersatu padu. Kemudian, yang ketiga, berlakunya pelbagai kes jenayah seperti mencuri, merompak dan pecah rumah. Yang keempat, nama baik kita pun, nama baik dan kehidupan keluarga akan terabai. Kurang didikan dan kasih sayang. Ada 4 yang rakan-rakan kita jawab. Itu dia punya kesan buruk ya. Kesan buruk daripada penyalahgunaan bahan. Yang ni awak boleh tulis dalam buku tulis. Okey, kesan buruk penyalahgunaan bahan. Ada berapa tadi? Ada 4. Okey, jelas ya kat sini? Okey, kesan negatif penyalahgunaan bahan kepada individu, kepada diri kita sendiri ni ya. Contoh jika pengambilan rokok, jika awak mengambil rokok. Rokok ni sangat ramai ya dalam kalangan pelajar yang menghisap rokok. Dalam kalangan awak pun ada, betul tak? Tingkatan 1 jangan cuba-cuba ya, jangan berani nak mencuba. Bila dah mencuba, itulah yang kita rasa ketagih. Benda yang terlarang ni memang cepat kita ketagih. Faham? Okey, apa dia kesan negatif pada mulut? Bukan setakat satu tempat je kesan negatif ni. Satu tubuh badan kita. Cuba kita tengok satu persatu. Kesan negatif pada mulut. Gigi dan gusi rosak. Hisap rokok, gigi dah tak cantik ya. Gigi kuning. Bibir jadi hitam. Ulcer mulut. Orang yang hisap rokok, bibir dia hitam. Kita tahu dia hisap rokok atau tidak. Ya. Bibir tu hitam. Okey. Gigi rosak, gusi rosak, bibir hitam. Lepas tu selalu ada ulcer mulut. Okey. Kemudian kita tengok dekat paru-paru. Kesan pada paru-paru. Kanser paru-paru. Hisap rokok boleh jadi kanser paru-paru ya anak-anak. Kena ingat tu. Sayang diri sendiri. Sayang keluarga. Tak nak sebab hisap rokok akan datang penyakit pada diri kita. Penyakit bronkus emphysema, sesak nafas. Hisap rokok boleh mengakibatkan kita sesak nafas. Okey, seterusnya kita tengok ke bawah sikit. Kulit. Kulit kita cepat berkedut. Dah tentu tak lawa, tak handsome lah. Sebab kulit cepat kedut. Bawah sikit lagi, pundi kencing. Bukan setakat bahagian atas saja yang ada kesan ya. Kat bawah pundi kencing boleh terjadi kanser pundi kencing. Hati-hati, awak kata tak, saya hisap rokok tak ada pun okey, tak ada masalah. Ingat, bukannya kalau kita tak kena sekarang akan datang. Okey, jari. Jari ya, jari menjadi kuning.
kita tahu orang ni berpenyakit ke tidak. Jari ni kuning. Okey, tengok dekat rambut pula. Rambut cepat beruban. Cepat tua lah. Rambut dah putih. Umur muda lagi tapi rambut dah putih. Sebab hisap rokok. Kemudian, tekak. Boleh jadi kanser tekak, kanser larynx dan organ yang bertanggungjawab untuk menghasilkan bunyi. Kanser tekak, kanser larynx dan organ yang bertanggungjawab untuk menghasilkan bunyi. Sudah, nanti lain bunyi suara awak tu dah lain jadi. Okey, dekat perut boleh jadi ulcer, lepas tu gastrik, kanser hempedu. Dari tadi kita baca kanser kan. Rokok ni berbahaya. Macam-macam kanser boleh jadi. Okey, seterusnya usus. Kanser juga boleh jadi kanser pencernaan dan kanser usus. Macam-macam. Okey, dan akhir sekali sistem kesuburan. Bagi lelaki, kemandulan, bilangan sperma berkurangan. Kalau perempuan pula boleh jadi kanser rahim, keguguran bayi kurang berat dan kandungan tidak cukup bulan. Tengok, bukan dekat diri awak sendiri. Bayi dalam kandungan kalau orang perempuan, bukan dekat diri kita sendiri. Sekiranya dia mengandung, boleh berlaku keguguran ataupun bayi tak cukup berat, kandungan tak cukup bulan. Macam-macam kesan negatif dia. Satu benda je. Awak merokok saja ya. Tapi macam-macam kesan negatif dia dekat mulut, kat paru-paru, kulit, pundi kencing, kat jari, kat rambut, kat tekak, perut, usus, sistem kesuburan. Tengok tu macam-macam. Tak takut ke bila tengok ni? Jadi anak-anak kena hadamkan betul-betul, fahamkan betul-betul. Tengoklah apa kesan-kesan buruk jika mengambil rokok, jika menghisap rokok. Okey, merokok ni bukan berbahaya dekat diri kita sendiri saja tahu. Boleh berbahaya pada orang sekeliling. Ni kesan asap rokok terhadap anak perokok. Sekiranya dia ada anak, apa yang terjadi? Anak mudah mendapat lelah. Anak mendapat jangkitan paru-paru. Kemudian pertumbuhan paru-paru kanak-kanak terganggu. Lepas tu dia mudah menjadi perokok apabila dewasa kelak. Sebab apa? Dia dah tengok ayah dia, dah tengok orang sekeliling. Tengok ayah, tengok abang. Jadi bila dia besar, dia tidak teragak-agak nak mencuba. Okey, jelas. Tengok ni, kesan akibat merokok. Rosak dekat sini. Ya, ini perbezaan antara paru-paru sehat dan paru-paru perokok. Jadi awak boleh pilih awak nak paru-paru yang macam mana ya. Yang sebelah sini ataupun yang sebelah sini. Kita yang tentukan sendiri. Okay, sebagai seorang pelajar, apa masalah yang muncul jika pelajar merokok? Kita tengok yang pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah. Teringat, ni fikiran ni asyik teringat rokok je. Itu yang jadi ponteng kelas, pergi merokok dekat tandas, belakang bangunan. Lepas tu, perkembangan paru-paru terganggu bila dah merokok kan. Lebih sulit sembuh saat sakit. Bila sakit susah, lambat nak sembuh.
Kerana rokok mempengaruhi sistem imun dalam badan kita. Okey, seterusnya, kecanduan saat memutuskan berhenti merokok, maka gejala penarikan seperti depresi, tekanan, insomnia, mudah marah dan masalah mental dapat berdampak negatif pada kerja sekolah. Okey, bila dia fikir nak berhenti merokok, dia jadi benda bila dah ketagih, dia akan teringat je, dia akan tertekan. Dia tertekan dalam fikiran dia rokok dan rokok. Okey, seterusnya terlihat lebih tua dari usia. Awak nak ke macam ni? Umur baru 13, tapi sebab awak merokok dah nampak macam umur 18. Macam umur 20 tahun. Lagi tua daripada usia yang sebenar. Kemudian, akhir sekali, sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya serta menimbulkan plak pada gigi. Cuba cek kat muka ada jerawat tak? Okay, baik. Ini petua untuk berhenti merokok. Apa dia? Macam mana cara nak berhenti merokok? Okay, yang pertama, jauhkan diri dari orang yang merokok. Jangan sentiasa kerap berada bersama-sama orang yang merokok. Elak jarakkan diri dari orang yang merokok. Sebab bila kita duduk lepak bersama orang yang merokok, secara tidak langsung kawan tu akan mempengaruhi kita. Suruh merokok ataupun kita rasa teringin nak mencuba. Okey. Melengah-lengah. Tunggu 5 minit atau katakan sebentar. Kalau diajak keluar, cuba elakkan. Cuba lengah-lengahkan masa. Okay, minum air masak. Elakkan minuman berkafein. Elakkan minuman Nescafe tu. Banyakkan kita minum air masak. Lepas tu menarik nafas panjang. Tarik nafas 3 kali secara perlahan-lahan. Tarik nafas. Bus. Dalam keadaan tenang. Tarik nafas. Bus. Ya. Okey, lepas tu menyibukkan diri. Sentiasa ada kerja yang berfaedah. Kita sentiasa buat kerja. Ada aktiviti yang berfaedah bagi kita mengalihkan fikiran kita tu daripada ingat rokok je. Okay. Satu lagi, mengunyah sesuatu. Selalunya orang ambil gula-gula, buah-buahan untuk mengelakkan rokok ni. Meregangkan otot, lakukan senaman ringkas apabila rasa mengantuk. Bila rasa mengantuk, jangan ambil rokok. Pergi buat senaman. Lagi berdoa, lepas tu basuh tangan, buat senaman, selalu mandi. Kemudian elakkan diri daripada suasana atau situasi yang mendorong kepada merokok. Macam tadilah, jauhkan diri daripada lepak-lepak dengan orang yang merokok. Baik, cikgu harap awak jelas ya, faham bahaya pengambilan bahan terlarang. Yang saya bagi contoh tadi adalah rokok. Apa kesan-kesan negatif dia? Faham ya? Jadi cari cara untuk mengelakkan daripada kita mengambil rokok. Okey, sekarang sebagai tugasan, cikgu dah bagi dalam fail. Okey, apa yang perlu awak buat? Tadi dah ada kesan-kesan negatif perokok tadi kan? Okey, baca balik semula. Dengar balik video ni, kemudian awak tulis semula apa kesan-kesan negatif pada individu, pada diri awak jika awak mengambil rokok. Okey, sekian saja untuk hari ini. Cikgu harap awak jelas, faham.
Kalau tak faham, awak boleh bertanya cikgu di WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.